Kemudian kerana surah yang kita nak kaji merupakan surah yang padanya permulaan surah. Kalau kita buka Al-Quran, kita tengok di atasnya ditulis kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ada 3 perkara utama dibincangkan oleh ulama. Yang pertama, sepakat ulama mengatakan, sepakat, tidak ada khilaf, semua ulama sepakat menyebut Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat daripada surah tersebut. Surah apa ni tuan-tuan? Ana ulang sekali lagi. Sepakat ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat mengatakan Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat daripada surah tersebut. Surah apa dia? Surah bukan Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah khilaf. Ini sepakat, tak ada khilaf langsung, iaitu Bismillahirrahmanirrahim yang berada dalam surah An-Naml ayat yang ke-30. Bunyinya macam mana? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Betul tak tuan-tuan? Sepakat ulama menyebut Bismillahirrahmanirrahim yang berada dalam surah An-Naml ayat yang ke-30 merupakan ayat daripada surah tersebut. Ini perbincangan yang pertama. Yang kedua, sepakat semua ulama, tak ada khilaf, mengatakan Bismillahirrahmanirrahim yang berada di antara 2 surah, merupakan bukan ayat dari surah tersebut. Contohnya macam mana? Bismillahirrahmanirrahim yang ditulis di atas surah Al-Adiyat dibezakan dengan surah di atasnya surah Al-Zalzalah. Ia bukan ayat daripada mana-mana surah, tetapi bismillah di situ berfungsi sebagai pemisah antara surah saja. Nampak tak tuan-tuan? Ada kan bismillah di atas surah Al-Adiyat, bismillah di situ bukan ayat dari surah Al-Adiyat, tetapi menjadi pemisah dengan surah yang berada di sebelumnya. Faham tak tuan-tuan? Ini yang kedua. Yang ketiga, ulama bincang tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ada khilaf, ini tidak sepakat. Khilaf dalam kalangan ulama yang ketiga mengatakan, adakah Bismillahirrahmanirrahim ayat dari surah Al-Fatihah ataupun tidak? Ayat daripada surah Al-Fatihah ataupun tidak Bismillahirrahmanirrahim? 3 mazhab mengatakan ya, 1 mazhab mengatakan bukan. Yang mengatakan ya, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Sebab itu tuan imam kita tadi, Ustaz Khawarizmi, mazhabnya Syafi'i. Mana buktinya? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dibaca Bismillahirrahmanirrahim? Kerana menurut mazhab Syafi'i, Bismillah itu ayat dari surah Al-Fatihah. Kalau kita salat di Makkah, imamnya Syekh Abdul Rahman bin Abdul Aziz Sudais, Imam Sudais, Allahu Akbar, mazhabnya Hambali. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dibaca tak Bismillah? Dibaca, tapi dibaca secara sir. Kerana mazhab Hambali menganggap Bismillah itu ayat dari surah Al-Fatihah, tapi dibaca secara sir. Ana belajar di Jordan, universiti yang ana belajar, imamnya yang utama ada 2 orang. Yang pertama, imam 1 mazhabnya Syafi'i, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Syekh Mahmud nama dia. Imam yang kedua mazhabnya Hanafi, mazhab Hanafi, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca Bismillah, tapi dibaca secara sir. Tapi ada pandangan mazhabnya mazhab Maliki. Mazhab Maliki menyebut Bismillah bukan ayat dari surah Al-Fatihah.
Kalau tuan-tuan pergi salat nanti lepas PKP di mana? Di masjid di Morocco kita pergi, di Maghribi, di Algeria, di Tunisia, di Algeria, di Andalus, Spanyol, imamnya mazhabnya Maliki, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa tak dibaca Bismillahirrahmanirrahim? Kerana bagi mereka Bismillah itu bukan ayat dari surah Al-Fatihah. Ana sampaikan ini sesuai dengan apa yang dibincangkan oleh para ulama, dengan apa yang kita sedang bincangkan ini, Bismillah pada permulaan surah ini. Nampak tak tuan-tuan? Ini tiga pandangan atau tiga perbincangan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tanya seorang-seorang agak-agak boleh jawab tak? Yang boleh jawab kita bagi balik, kita test sekali lagi. Sebelum balik tu kita buat pertanyaan. Apa tiga perbincangan tentang Bismillah? Yang boleh jawab boleh balik. Yang tak boleh jawab kita minta dia iktikaf sampai subuh di surau kita. Agak-agak ramai yang boleh balik ke ramai yang kena duduk di surau? Kena duduk. InsyaAllah boleh balik. Ini tiga yang ada jelaskan secara sederhana. Tuan-tuan, kita masuk ayat yang pertama. Wal-'adiyati dhabha. Wal-'adiyat, demi yang berlari tangkas. Al-'adiyat bukanlah binatang yang khusus yang merujuk kepada kuda, tidak, tetapi ia merujuk kepada haiwan, binatang yang berlari pantas. Lalu di tanah Arab, kenderaan haiwan ataupun binatang yang berlari pantas ni dia ada berapa jenis? Ada dua yang utama. Yang pertama kuda, yang kedua unta. Kalau unta digunakan sebagai kenderaan membawa jamaah haji menunaikan haji di Baitullahil Haram, itu disebut sebagai al-'adiyah. Kalau kuda yang digunakan oleh sahabat-sahabat, digunakan oleh Rasulullah dalam medan perang, dalam medan pertempuran, itu juga disebut sebagai al-'adiyah. Lalu wal-'adiyat bukanlah merujuk kepada satu nama binatang yang khusus, tetapi merujuk kepada suatu binatang yang sifatnya berlari laju, berlari pantas, bergerak dengan cepat. Menurut Abdullah bin Abbas, wal-'adiyat lebih sesuai diterjemahkan sebagai kuda dalam medan perang. Menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wal-'adiyat lebih sesuai diterjemahkan merujuk kepada unta yang membawa jemaah haji menunaikan haji di Baitullahil Haram. Faham tak tuan-tuan kalimah al-'adiyat? Merujuk kepada kenderaan haiwan ataupun binatang yang berlari dengan pantas. Dhabha dengan makna nafasnya kencang. Bila dia berlari dengan sepenuh hati tadi, bergerak dengan laju, sepenuh hati dia bergerak, lalu apa terjadi kepada jantungnya, nafasnya? Itu maksud dhabha. Faham tak tuan-tuan? Nak bagi mudah faham macam mana? Kalau kita pergi kerja kan, tengok lewat lah, nak paskat pukul 9 ni, bawa kereta laju, tempuh Sungai Besi, highway Sungai Besi yang jam tu, sampai di tempat kerja kita, naik eskalator, paskat. Lepas paskat, macam mana terjadi dengan nafas kita? Faham tak? Itu dhabha. Lalu Allah Ta'ala nak ceritakan, wal-'adiyati dhabha, demi kuda di medan perang, bila dia berlari dengan pantas tadi, lalu nafasnya dhabha, nafasnya menghela nafas yang panjang. Apa yang Allah Ta'ala nak ceritakan dalam ayat ini, Ustaz? Allah Ta'ala nak ceritakan ada kenderaan binatang ataupun haiwan, dia tidak ada akal, tetapi dia memberikan sepenuh hati kepada tuannya, iaitu manusia yang menjaganya, sehingga kan kalau tuannya arah untuk berlari dia ke medan perang sekalipun, dia sanggup mengorbankan dirinya. Tapi manusia yang ada akal,
Allah bagi rezeki pada dia, Allah Ta'ala jaga dia, Allah Ta'ala bagi nyawa pada dia, Allah bagi nikmat kekeluargaan pada dia. Tetapi ada manusia yang berakal ini tidak memberi sepenuh hati kepada Allah Ta'ala. Faham tak tuan-tuan? Ini bandingan ataupun sindiran yang cukup pedih sebenarnya. Wahai manusia, renungilah kuda. Bila tuannya bagi rumput, bila tuannya bagi air, bila tuannya bagi makan, dibalas jasa tuannya tadi, dia memberi sepenuh hati kepada tuannya. Dia sedangkan dia tak berakal. Tapi manusia, kenapa kamu ada akal, Allah bagi nikmat yang cukup banyak, kamu tak berterima kasih pun kepada Allah? Kenapa kamu tidak memberi sepenuh hati sebagaimana kuda yang memberi sepenuh hati kepada tuannya? Faham tak tuan-tuan cerita dia ni? Nah, ni sedikit intro lah. Jelas kan? InsyaAllah kita masuk ayat seterusnya. Kenapa Allah Ta'ala mulakan dengan ayat-ayat sastra tuan-tuan? Sebab sesuai dengan orang Arab yang suka kepada sastra. Kenapa Allah Ta'ala ceritakan tentang kuda? Kerana itu yang dilihat oleh sahabat. Faham? Kalau dia ceritakan tentang harimau yang berlari pantas, boleh jadi orang Arab ketika itu tak ada harimau, dia tak tahu. Tapi bila diceritakan tentang kuda, tentang unta, sahabat-sahabat ni boleh lihat secara jelas dengan mata mereka. Ayat yang kedua, Falmuriyati qadaha, demi kuda penggempur yang mencetuskan api di telapak kakinya. Di padang pasir tuan-tuan, Allah Ta'ala nak ceritakan, di padang pasir itu adanya batu-batu kerikil, batu-batu yang keras. Lalu kuda tadi dia berlari sepenuh hati dengan penuh laju dan tangkas, menyebabkan bila ladang kaki kuda itu terkena dengan batu, kata Allah, qadha, maka terpecik pancaran api. Apa maknanya? Kuda itu memberikan tenaga yang paling kuat sepenuh hati di dalam membalas jasa tuannya yang menjaganya tadi. Faham ayat yang kedua? Itu maksudnya. Ayat yang ketiga, Falmughirati subha, lalu kuda perang tadi meluru dan menyerbu musuh bila dia serbu subha, pada waktu subuh. Apa maksud kuda menyerang pada waktu subuh? Allah Ta'ala nak menceritakan inilah strategi perang Nabi SAW. Kerana biasanya dalam peperangan Rasulullah akan mula menyerang kubu musuh pada waktu subuh. Kenapa diserang kubu musuh pada waktu subuh, Ustaz? Strategi perang Rasulullah SAW ada dua sebab. Sebab yang pertama, ia merupakan serang gerila ataupun serang hendak yang menyebabkan musuh tak bersedia pada waktu pagi. Yang kedua, kenapa Rasulullah serang pada waktu subuh? Nak mengurangkan impak kematian. Faham tak tuan? Mana-mana peperangan sekalipun, Rasulullah serang, Allahu Akbar, salat subuh 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus masuk ke kubur musuh. Contohnya perang Khaybar. Perang Khaybar, orang-orang Yahudi Khaybar ni tak bersedia lagi pada waktu subuh. Islam dia yang mengajarkan umatnya berpagi-pagi, betul tak? Agama yang lain ataupun umat selain daripada Islam, pada waktu pagi ni boleh jadi santai-santai, boleh jadi duduk minum teh lagi, ataupun boleh jadi duduk borak-borak lagi. Tapi Islam mengajarkan waktu pagi lagi, siap sedia kamu menyembah Allah. Pada waktu pagi lagi, siap sedia kita bertemu dengan Allah. Lalu kata Allah menggambarkan salah satu strategi Rasulullah, Falmughirati subha, kuda itu meluru ke tempat musuh bila subha, pada waktu subuh. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat, berlaku satu perang di antara negara Israel dan negara Mesir. Mesir jumlah penduduknya ratus-ratus juta, Israel jumlah penduduknya lebih kurang 5 juta saja. Peristiwa perang yang berlaku hujung tahun 60-an, perang 6 hari namanya, perang 6 hari. Israel dia serang
Mesir ni yang menyebabkan Mesir kalah bila dia sedang masuknya waktu subuh. Sebab apa? Ketika tu tentera Mesir tak bersedia. Orang Israel pun dia belajar melalui Al-Quran Al-Karim. Orang Mesir waktu pagi ni, maaf sebut, dia santai minum teh. Tentera dia minum teh. Lalu datang tentera Israel kepung dia, menyebabkan walaupun jumlah tentera Mesir ni ramai, tapi kerana tidak ada persiapan, tidak ada strategi, tentera Israel belajar strategi daripada Al-Quran, menyebabkan dia menang dalam peristiwa perang 6 hari tersebut. Ini strategi perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah, ayat itu 4. Fa'atharna bihi naq'a, sehingga menghemburkan debu-debu berterbangan. Tuan-tuan, kalau kita pergi ke padang pasir, anak beberapa kali kita bercuti di padang pasir masa belajar di dulu. Waktu pagi ni tanah di padang pasir, bila turunnya air embun, padang pasir dia akan jadi keras. Sebab apa? Waktu pagi turunnya air embun kan. Tapi kata Allah, kerana kuatnya kaki kuda ni memberikan sepenuh hati kepada Tuhan dia, debu padang pasir yang sepatutnya waktu pagi dia mengeras, tapi kata Allah naq'an, menyebabkan debu itu berdebu-debu ataupun berterbangan pasirnya. Sebab apa? Kuda itu menggerakkan kakinya dengan keadaan cukup laju. Faham tak tuan? Itu maksudnya fa'atharna bihi naq'an. 5. Fawasatna bihi jam'a, lantas menggempur dan berada di tengah-tengah kumpulan musuh. Tuan-tuan, Allah Ta'ala nak ceritakan ada makhluk namanya kuda, tidak berakal tetapi sangat patuh pada tuan dia. Walaupun terpaksa mencederakan dirinya sendiri, masuk ke medan perang, gempur pihak musuh, tetapi kerana ingin membalas jasa tuannya yang memberi makan, yang memberi minum, kuda sanggup korbankan dirinya, sanggup korbankan waktu tidurnya. Kerana apa? Nak balas jasa-jasa yang diberikan oleh tuannya. Tapi manusia, kata Allah ayat ke-6 nanti, ada akal tapi dia tak memberi sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Allah Ta'ala nak cerita dalam ayat ni, kuda ni biasanya waktu pagi dia tidur. Siapa yang jaga? Ada siapa yang jaga kuda ni? Ada tak kita jaga kuda? Waktu tidur kuda ni pukul berapa biasanya? Pagi ni kuda tidur, betul tak? Siang dia bekerja, dia bergerak, dia berjaga. Tapi waktu pagi biasanya dia tidur. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, kuda ni dia mulakan serangan ke kubu musuh bila? Waktu pagi. Waktu pagi ni, waktu dia tidur, dia sanggup korbankan tidur dia demi nak balas jasa tuan dia. Subhanallah. Beri sepenuh hati, walaupun dia tak ada akal. Tapi manusia tak boleh buat begitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Kita baca ayat yang ke-6. Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insan, sesungguhnya insan, manusia. Kita ni disebut sebagai insan. Saya insan, tuan-tuan insan. Dan apa kata Allah kepada kita? Innal insan, sesungguhnya manusia ni kata Allah ada sebahagiannya. Macam mana? Li rabbihi, dia balas kepada Rabbnya, iaitu Allah Ta'ala, lakanud, dengan tidak bersyukur, tak berterima kasih pun kepada Allah. Tidak seperti kuda. Subhanallah. Kuda tidak ada akal, korbankan waktu tidur, boleh menceritakan dirinya masuk ke medan perang, tapi kerana nak balas jasa tuan, dia sanggup memberikan sepenuh hati. Manusia yang ada akal, Allah bagi nikmat yang cukup banyak, tapi tetap tidak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kata Allah? Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia li rabbihi, kepada
Tuhannya, bukan kepada tuannya, tetapi kepada Tuhannya yang memberikan kehidupan, yang memberikan rezeki, yang memberikan anak isteri. Tetapi apa dia balas kepada Allah? Lakanu, dia balas dengan tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tanda kita terima kasih, bersyukur kepada Allah? 3. Adakah mulut sentiasa menyebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah sahaja? Bukan. Itu hanya kulit sahaja, itu hanya casing sahaja. Tanda manusia terima kasih 3 kepada Allah. Yang pertama, mulut sentiasa menyebut Alhamdulillah, memuji Allah. Yang kedua, dia melaksanakan ketaatan sepenuhnya kepada Allah. Dan yang ketiga, meninggalkan kemaksiatan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dilakukan 3 perkara ini, nescaya manusia itu termasuk daripada ayat innal insana li rabbihi lakanu. Mulutnya menyebut Alhamdulillah, dia taat kepada Allah, solat berjamaahnya dijaga, tapi masih berterusan melakukan dosa maksiat, dosa fahsyat, dosa munkar, manusia itu juga disebut sebagai lakanu. Faham? Solatnya mantap, tapi bergelumang lagi dengan dosa, ia juga disebut sebagai lakanun. Tidak menjadi lakanun bila dilakukan 3. Sentiasa memuji Allah, sentiasa taat pada Allah, sentiasa menjauhkan maksiat kepada Allah. Lalu tidak termasuk daripada ayat yang ke-6, innal insana li rabbihi lakanun. Faham tak tuan? 6 ayat yang pertama anda jelaskan? InsyaAllah. 7. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Wa innahu, dan sesungguhnya, ala dhalika lasyahid, manusia itu akan menyaksikan terhadap perkara demikian. Apa makna akan menyaksikan? Lasyahid, lasyahid maknanya menyaksikan perkara itu. Allah Ta'ala nak ceritakan mana-mana manusia yang tak bersyukur kepada Allah, tak berterima kasih kepada Allah, dia akan menyaksikan sendiri terhadap ketidaksyukuran itu bila di padang mahsyar. Ketika itu mulut tak boleh lagi berbohong. Kita bacakan dalam surah Yasin setiap malam Jumaat satu ayat daripada surah Yasin. Apa kata Allah? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu mulutnya dikunci. Wa tukallimuna, yang menjadi saksi itu tangan. Wa tashhadu arjuluhum, yang menjadi saksi itu kaki. Kalaulah di dunia manusia boleh berbohong mengatakan aku telah bersyukur pada Allah, aku telah berterima kasih kepada Allah, tapi ingat, di padang mahsyar kata Allah, penyaksian yang dilakukan oleh mulut itu tidak lagi sah, tidak lagi diakui. Yang bersaksi itu adalah tangan, yang bersaksi itu adalah kaki. Dalilnya wa innahu ala dzalika lasyahid. Ingat kata Allah, semuanya akan ditunjukkan, disaksikan bila di padang mahsyar, yauma tublas sarair, ketika rahsia-rahsia semua terbuka. Apa yang diungkapkan oleh tangan, apa yang diungkapkan oleh kaki, itulah yang akan menjadi saksi pada hari tersebut. Faham kan tuan ayat 7? InsyaAllah. 8. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Memang manusia itu kata Allah, wa innahu li hubbil khairi, sangat sayangkan harta, tamak halal. Tuan-tuan, apa maksud ayat ini? Allah Ta'ala nak ceritakan penyakit manusia, dia tidak bersyukur, tak berterima kasih pada Allah ni ada satu je sebabnya. Sebab apa? Sebab dia rasa tak cukup dari hidup dia. Tak cukup, tak cukup, tamak, nak lagi. Untuk anak cucu aku pula. Kenapa kamu makan haram? Aku takut anak cucu aku tak makan.
Kenapa kamu ambil yang batil? Aku bimbang generasi selepas aku mati, bagaimana cara hidup dia. Dan aku siapkan terus buang haram, buang rasuah, buang sebagainya. Sebab apa? Satu je sebab dia, iaitu wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Bila ada perasaan tamak, bila ada perasaan sangat sayang kepada harta tersebut, ketika itulah timbul perasaan lakanut. Manusia tidak boleh lagi berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala jelaskan sebabnya. Sebab apa manusia ini lakanut, tidak berterima kasih kepada Allah? Sebabnya satu, lihubbil khairi lasyadid. Itu sebabnya. Faham tak? Dah. 9. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lam, tidakkah manusia mahu sedar dan insaf? Idza bu'thira ma fil qubur, apabila kubur dibongkarkan segala yang ada di dalamnya. Apa makna ayat ini? Tidakkah manusia tahu mereka itu akan dibangkitkan di hadapan Allah? Itu maknanya. Manusia ni tak sedarkah satu hari nanti mereka perlu jawab di hadapan Allah? Harta yang kita ada dua pertanyaan di padang mahsyar. Min aina jita, daripada mana kamu datang, dan ke mana kamu belanjakan harta tersebut. Yang kita ada pada hari ini dapat daripada mana? Dan jawab di hadapan Allah. Sebab apa? Afala ya'lamu idza mu'thira ma fil qubur. Kita semua akan bangkit daripada kubur. Bila bangkit daripada kubur, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al. Takkan bergerak tapak kaki manusia melintasi titian sirat sehinggalah akan ditanya dahulu kepada mereka an umrihi fima afnah, umur yang panjang dihabiskan ke mana. Min anmalihi, dari tentang hartanya. Min aina jita, daripada mana harta itu datang. Anmalihi, tentang hartanya. Min ila aina iktasabahu, ke mana dia belanjakan. Adakah dapat daripada sumber yang haram? Kalau ya, ke mana sumber yang haram itu dibelanjakan? Ada orang kedua-dua soalan ini dia tak boleh jawab. Dapat dari sumber yang haram, dibelanjakan kepada sumber yang haram. Dapat dari sumber yang halal, tapi dibelanjakan pula kepada sumber yang haram. Na'udzubillah. Ramai orang berjaya apabila diuji dengan kesusahan, kemiskinan. Tapi ramai yang gagal apabila diuji dengan kesenangan harta itu tadi. Ingat kata Allah, afala ya'lamu idza mu'thira ma fil qubur. Ini ayat ancaman daripada Allah. 10. Wa hussila ma fis sudur. Dan ingatlah ketika mana Allah Ta'ala dedahkan segala yang terpendam dalam dada kita. Kalau hari ini boleh disorok-sorok apa yang ada dalam dada, tak ada orang tahu. Tapi di padang mahsyar kata Allah, ingat mana-mana yang tamak, mana-mana yang ambil yang haram, mana-mana gunakan harta ke jalan yang haram. Ingat kata Allah, wa hussila ma fis sudur, pada hari tersebut isi dada akan ditepuk satu persatu oleh Allah Ta'ala. Ini ancaman, tuan-tuan. Di padang mahsyar diancam oleh Allah Ta'ala akan dibongkarkan isi dada ini, bukan sahaja di hadapan manusia, tetapi di hadapan makhluk Allah Ta'ala yang lain. Adanya malaikat Allah di padang mahsyar, adanya jin, adanya manusia, adanya haiwan-haiwan, semua dikumpulkan. Kalaulah di dalam dada ini pernah menyembunyikan, tidak diketahui orang, mengambil yang haram. Kalaulah di dada ini ada perasaan riak, di dada ini ada perasaan takbur, sum'ah, penyakit-penyakit yang lain, kata Allah, wa hussila ma fis sudur, satu hari nanti apa yang ada dalam dada semuanya akan dibongkarkan, diceritakan, dirobek oleh Allah Ta'ala. Maka ingat, pengajaran apa daripada ayat ini, tuan-tuan? Kadang-kadang kita menyangka Allah Ta'ala hanya menilai yang sahih saja.
Yang zahir, yang nampak, yang kelihatan saja kita jangkakan Allah Ta'ala akan dinilai kita. Serupanya tidak. Tetapi isi kandungan hati kita juga diperlihatkan, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Maha Pemurah. Kalaulah hati itu berniat yang baik, langsung ditulis pahala. Tetapi kalaulah hati itu berniat yang tidak baik, Allah Ta'ala minta kepada malaikat jangan lagi ditulis dosa, sehinggalah dibuktikan dengan perbuatannya. Allah Ta'ala Maha Pemurah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menampakkan kepemurahannya dengan dimulakan dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kita kena hati-hati, kerana penilaian Allah bukan setakat yang zahir saja. Allah Ta'ala kata wa husila ma fis sudur. Yang ada dalam hati sekalipun Allah Ta'ala akan tebuk semuanya nanti. Dah 11. Last sekali kata Allah Ta'ala tutup, inna rabbahum bihim yawma idin la khabir. Inna, sesungguhnya Allah Ta'ala tegaskan, didatangkan kalimah tauqid, kalimah penegasan. Inna, sesungguhnya Rabbahum, Tuhan kamu, iaitu Allah, bihim, terhadap urusan manusia tadi, urusan insan, yauma idin, pada hari itu, la khabir, sangat mendalam pengetahuan Allah. Apa beza khabir dengan alim? Khabir mengetahui, alim mengetahui. Tetapi khabir, pengetahuan Allah lebih dalam. Faham tak tuan-tuan? Al-Khabir salah satu daripada nama Allah. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'min. Sehinggalah kita jumpa dengan salah satu daripada nama Allah, Al-Khabir. Al-Khabir maknanya apa? Pengetahuan Allah mendalam, merangkumi pengetahuan Allah pada masa lampau, pengetahuan Allah pada masa sekarang, pengetahuan Allah pada masa akan datang. Merangkumi pengetahuan Allah yang zahir, merangkumi juga pengetahuan Allah yang batin. Itulah Allah Al-Khabir. Lalu ditegaskan, inna rabbahum bihim yawma idin la khabir. Bila kita meyakini salah satu daripada sifat Allah Al-Khabir, Allah Maha mengetahui secara mendalam, ditambah lagi dengan ayat kursi kita baca, la ta'khudhuhu sinatun wala, Allah Ta'ala tidak mengantuk dan Allah Ta'ala tidak pernah tidur. Ini membangkitkan kesedaran, wahai manusia yang telah melakukan kezaliman, bertaubatlah kamu sekarang, kerana apa kezaliman yang kamu lakukan semuanya diketahui Allah. Ini memberi ancaman kepada orang yang ingin terjebak dengan kezaliman. Wahai orang yang mahu melakukan kezaliman, ingatlah Allah tak pernah mengantuk, Allah Ta'ala tak pernah tidur. Pengetahuan Allah merangkumi yang zahir dan yang batin. Daripada kamu melakukan kezaliman, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit pun tidak terlepas. Ini membangkitkan semangat kepada kita. Kita berdoa, ya Allah, aku berdoa kepada yang Maha Khabir, aku berdoa kepada yang tidak mengantuk, aku berdoa kepada Allah yang tidak pernah tidur. Faham tak? Membangkitkan semangat, menjadikan kita tidak mudah berputus asa dalam tindak tanduk kita. Itulah secebis, secercah perenungan tafsir Al-Quran yang boleh kita sampaikan pada malam ini secara simple, sederhana. Tuan-tuan, kalau nak kepada maksud yang lebih dalam, datangi guru-guru tafsir yang lain, ataupun boleh baca kitab-kitab tafsir yang lain. Di sana dihuraikan dengan lebih baik, insya-Allah. Terima kasih di atas perhatian. Aku maaf di atas kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.